Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, para pelajar yang dikasihi semua. Sekali lagi, ya, pagi ni saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam rancangan apa? Motivasi Pagi. Jadi dalam Motivasi Pagi hari ini kita nak bincang sikit, ya. Saya nak kongsi sikit pengetahuan, pengalaman tentang bagaimana kita nak mengeratkan hubungan antara anak-anak kita ni. Sebab kalau kita tak mulakan daripada usia mereka kecil, perkara ini akan terus berlaku ketika dia masuk usia remaja, sambung lagi apabila mereka dah dewasa, dan akan berterusan sampai mereka beranak pinak, bercucut cicit, ya. Sebab perkara ni kita tak jaga. Jadi kalau nak disalahkan, salah siapa? Salah kita. Sebab kita sebagai ibu ayah, kita tak jaga keakraban, eratnya hubungan anak-anak kita daripada mereka kecil. Jadi sebab tu kita lihat hari ni macam mana kita ambil kes-kes macam-macam kes, bagaimana anak dan adik-beradik ni yang dah besar, yang dah tua, berebut harta pusaka yang sedikit sampai sanggup memukul. Kalau ada yang setengah orang tu sanggup membunuh pun sanggup, ya, kerana harta pusaka, bawa kes ke mahkamah, tak bertegur siapa di kalangan adik-beradik. Berlaku tak? Berlaku. Ini berlaku. Masyarakat kita berlaku. Dan yang pelik orang kita, ya, orang lain, ya, orang lain, bila bangsa lain, bila dia bergaduh, ya, kalau kita ambil orang barat, bila dia bergaduh, dia tak simpan di hati tau. Dia tak simpan, orang kata tak makan dalam, kata orang kan. Tetapi orang kita, kalau pasal bergaduh, dia makan dalam. Dia boleh simpan benda tu bertahun-tahun dan seterusnya berdendam bertahun-tahun. Walaupun perkara itu berlaku di kalangan adik-beradik. Dan yang pelik lagi, apabila mak dan ayah bergaduh dengan mak ayah yang lain, adik-beradik bergaduh, kita bergaduh dengan mak saudara, contoh dia, Pak Ngah bergaduh dengan Pak Long misalnya, kerana bergaduh, mak ayah bergaduh, dia berjangkit sampai kepada anak-anak juga bermusuhan, sampai kepada cucu juga tak bertegur sapa, maka sampai kepada generasi-generasi seterusnya tidak bertegur sapa. Masya Allah. Kalau begini keadaannya kan teruk, kenapa tak boleh kita eratkan hubungan adik-beradik ni? Saya nak cerita satu kes sebelum kita pergi bagaimana kita boleh lakukan untuk eratkan hubungan adik-beradik. Bagaimana saya buat program motivasi banyak kan untuk pelajar, untuk anak-anak, ya, dan program motivasi saya. Ada satu kes yang datang. Seorang ibu datang, dia kata dia ada masalah yang hebat dengan anak dia. Anak lelaki pelajar tingkatan 5. Saya kata, hebat sangat ke? Hebat. Luar biasa sangat. Pada saya, dia kata luar biasalah, kata ibu tu tadi. Okey, ceritakan pada saya. Dia kata, masalah anak dia bergaduh dengan kakak ni, bergaduh sampai kepada tahap bergaduh boleh bertumbuk sepak terajang. Dia lelaki tingkatan 5. Dia boleh sepak kakak dia, boleh terajang kakak dia. Yang kakak ni perempuan, kan, sampai sakit-sakit. Dan dia kata yang terbaru sekali, dia kata apa? Kerana marahkan kakak, marah perkara kecil aja, dia boleh ambil air panas, air yang sedang mendidih, dijirusnya kakak itu. Bayangkan, melecur satu badan, masuk ward kakak tu, menangis mak tengok masalah anak tu tadi. Bayangkan, macam mana seorang anak ni, dia tidak ada rasa kasih, rasa sayang pada adik dia sendiri, pada kakak dia sendiri, adik-beradik. Kenapa jadi macam tu? Sebab mungkin daripada kecil, kita imbas kembali, waktu dia berusia 2-3 tahun, 4-5 tahun, kita tidak tanam rasa sayang dalam diri anak-anak kita. Baik, apa yang patut kita lakukan, langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk eratkan hubungan antara anak-anak. Yang pertama, yang pertama yang boleh kita lakukan, ya, cuba selalu makan bersama. Jadi kita ni kadang-kala dah jadi, saya tak tahulah kenapa jadi macam tu, nak kata sibuk pun tak juga. Tetapi kita bila kita nak makan, katakan semua dah ada di meja, bila dah masuk makan, tak kisah abang belum sampai, adik belum sampai, kita mula dulu aja, kan? Siapa yang ada makan dulu. Kalau kakak dah ada, kakak makan dulu. Lepas tu tinggal lauk. Lepas tu sekarang abang datang pula, abang makan pula. Lepas tu adik yang kecil datang, adik yang kecil makan. Makan asing-asing. Cuba makan bersama, dalam arti kata bila semua dah duduk, kalau abang masih di bilik air, abang belum datang sampai, kita kata apa? Jangan lagi, jangan buat apa-apa, tunggu dulu sampai abang datang.
Tunggu dulu sampai kakak datang. Tunggu dulu sampai kakak balik. Abah dah telefon dah. Kakak dalam perjalanan tu tadi. Kejap lagi dia sampai. Tunggu dulu. Kita kena ajar. Jadi di sini kita masuk nilai sayang pada kakak, sayang pada adik tu dalam waktu kita makan, kita dah masukkan nilai-nilai itu tadi. Yang kedua, kalau kita lihat dengan anak-anak ni, kita minta dia panggil anak-anak ini, panggil dengan panggilan-panggilan yang mesra. Contoh kadang-kala adik panggil abangnya, panggil dengan nama, kan? Panggil nama, panggil kakak pun panggil nama, panggil abang pun panggil nama. Ada yang buat macam tu. Jadi sebab tu saya nak pesan, galakkan panggil abang. Kalau yang abang panggil abang, yang kakak panggil kakak. Bila bercakap, bahasakan diri dengan adik, diri sebagai adik. Kalau abang bercakap dengan adik, jangan cakap saya. Apatah lagi nak cakap aku. Tetapi cakap, abang, adik, abang minta sikit boleh? Adik, abang tolong abang boleh? Kan? Kakak, tolong adik boleh? Jadi kita gunakan bahasa-bahasa sebegini untuk kita akrabkan antara hubungan tu, panggilan. Panggilkan abang, panggil kakak, dan bahasakan diri juga sebagai abang, kakak dan sebagainya. Dan yang seterusnya, kalau kita tak nak anak-anak kita tidak erat, kita jangan pilih kasih dengan anak-anak. Ya, pilih kasih ni yang buatkan anak-anak tu tadi dia rasa daripada awal dia dah rasa dendam dengan abang, dendam dengan kakak. Kerana apa? Dia tengok mak ni sayang abang lebih sebab apa? Sebab abang bijak. Mak ni sayang kakak lebih sebab apa? Sebab kakak rajin. Jadi saya ni mak tak sayang sebab apa? Sebab saya kurang bijak. Peperiksaan abang dapat 8A, peperiksaan saya cuma dapat 8B. Contoh, kakak dia rajin balik buat semua kerja, saya kurang sikit, maka mak tak sayang saya. Maka dalam arti lain, mak nampak lebih cenderung pada abang, lebih cenderung pada kakak. Saya diketepikan, maka dia takkan sayang kakak dan abang dia seperti yang sepatutnya. Jadi apa lagi yang patut kita buat? InsyaAllah saya bincang selepas ni. Kita jumpa lagi. Macam mana kita nak eratkan hubungan antara anak-anak kita. Eratkan daripada sekarang sebelum mereka berpecah belah di hari tua. Jadi perkara seterusnya, ya, yang nak saya pesan pada ibu bapa, bagaimana kita nak eratkan hubungan kasih sayang antara anak-anak. Jangan kita bandingkan anak-anak kita. Jangan kita bandingkan seorang anak dengan anak yang lain. Kita suka sangat kan dengan anak-anak. Bila katalah dia ni tak buat sesuatu perkara yang abang kakak buat, kita kata kepada dia, cuba lihat macam kakak, cuba lihat macam abang, cuba belajar macam kakak. Abang sekarang ni dia masuk universiti sebab apa? Masa dia umur 3 tahun, 4 tahun dulu dia rajin pegang buku. Kan? Kakak sekarang kenapa dia dapat 8A? Tahu kenapa kakak dapat 8A? Kakak dapat 8A sebab kita bandingkan. Jadi anak-anak ni bila kita bandingkan, dalam hati dia kata apa? Asyik-asyik abang, asyik-asyik kakak, asyik-asyik abang. Sebab kita membandingkan. Jadi ada orang tanya saya, ni orang tanya saya, dia kata, doktor, dah memang abang dia bagus, kakak dia bagus, kita nak bagi dia contoh. Jadi bila kita nak bagi dia contoh, doktor kata tadi jangan banding. Habis macam mana kita nak bagi contoh? Baik, saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita banding masa mana? Kita banding ketika kita nak marah anak. Contoh dia kerana dia tak belajar, kita marah dia kerana dia tak belajar. Ketika tu kita sebut tentang macam mana abang dia rajin belajar. Kerana dia tak kemas bilik, maka kita nak marah adik ni tadi yang umur 6 tahun, bangun-bangun tak kemas bilik. Ya, kita nak ajar dia kemas bilik, tapi dia tak kemas bilik. Tetapi kerana tu, kita pun marah dia. Dan ketika kita marah, kita tegur dia, kita sebut kakak dia. Ketika marah, tidak boleh ambil orang lain dalam marah kita. Jangan masuk kakak, jangan masuk abang, jangan masuk sesiapa pun. Ketika marah, kita marah saja dia. Kenapa tak kemas? Kan? Contoh dia, alangkah baiknya bila kita bangun, kemas, nampak cantik, nampak bagus. Kita tegur dia, marah dia sajalah. Tak payah kita nak kaitkan abang kakak. Tetapi, waktu yang kita tak marah, waktu kita dengan dia, dia seronok dengan kita, dia bersembang dengan kita, dia ceria dengan kita. Ketika tu, kita barulah cerita, adik nak tahu tak macam mana abang dan kakak dapat 8A dalam pelajaran. Kan? Dia kata macam mana mak? Abang dulu, kakak dulu bila belajar, contoh dia bila masuk waktu belajar, dia duduk dekat meja, dia jaga betul-betul, dia kemas meja dia. Masa tu kita cerita,
Anak tak rasa tertekan. Kenapa anak tak rasa tertekan? Kerana kita bercerita, nak berkongsi cerita tanpa menyentuh kekurangan yang ada pada dia. Jadi kalau kita ketika tu kita nak marah kerana kita nak sentuh kekurangan dia, ketika tu kita ambil abang kakak, ketika tu dia tak suka. Jadi jangan kita bandingkan. Itu yang kata perbandingan. Yang seterusnya lagi, kadang-kadang adik-beradik ni suka bergaduh kan. Bergaduh, bercakaran kadang-kadang tu. Kejap-kejap datang, mak abang pukul. Kejap datang lagi, mak abang ambil barang saya. Lepas tu baru nak reda sekali lagi, baru lagi datang lagi, mak tengok abang ni. Kita sebagai ibu, kita nak duduk kat dapur, nak memasak kan, nak siapkan makanan, nak gosok baju misalnya, nak kemas rumah. Tiba-tiba anak datang, kita rasa tension, kita rasa tertekan. Bila kita dah rasa tertekan, siapa jadi mangsa? Adik ke abang? Abang jadi mangsa. Kita panggil abang, kita marah abang. Kadang-kala benda-benda ni, adik-beradik, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, mereka bergaduh, bercakaran, suara apa semua ni, ini perkara biasa. Ini adalah salah satu pembelajaran dia ketika dia menuju usia besar. Biar dia bergaduh apa semua, jangan kita cepat campur tangan. Kalau tak percaya, kita tunggu dalam masa tak sampai sejam. Tak sampai sejam, tadi bukan main, mungkin dia menangis, abang dia marah dia dan sebagainya. Tak sampai sejam, dia boleh duduk, dia boleh bergelak ketawa macam tadi tak ada apa-apa pun. Kan? Jadi sebab tu kalau kita cepat campur tangan, abang rasa kecewa. Sebab apa? Sikit-sikit mak nak ambil duduk belah adik. Sikit-sikit masuk belah adik. Jadi abang rasa kecewa, kita tak dapat iratkan kasih sayang tu tadi. Biarkan dia sekejap, kecuali lah kalau ada sampai pukul memukul, itu kita kena leraikan lah. Sebab itu membawa kepada kemudaratan. Kalau setakat dia marah sikit apa semua tu biar. Sebab apa? Biar anak kita yang kecil ni juga, umur 4-5 tahun ni, biar dia lasak dalam rumah. Sebab bila dia keluar, dia pergi ke alam persekolahan, kawan-kawan nanti buat dia lebih teruk lagi. Dan kalau dia tak lasak dalam rumah, dia jadi anak manja. Bila dah jadi anak manja, keluar dekat rumah sikit-sikit menangis, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit susah anak kita nak jadi pemimpin dalam masyarakat. Jadi sebab itu, kalau setakat adik-beradik, ingatlah itu sebagai satu proses latihan dia, persediaan dia sebelum dia keluar. Sebab di luar nanti lebih teruk lagi nanti dia kena. Biar dia membesar dalam keadaan seperti itu, jangan cepat campur tangan, kecuali kalau isu-isu yang boleh membawa, saya kata apa, kemudaratan itu tadi. Baik, yang seterusnya, kadang-kala apa yang berlaku ialah kita ni bila kita tengok anak-anak kita yang mesra, yang tengah seronok-seronok, kita tak puji kan? Kita tengok, kita kata sejuk hati kita kan? Kita gosok dada kita, kita kata Alhamdulillah seronok, tengok anak-anak sedang bergembira, bermain sama-sama dan sebagainya. Tidak cukup setakat itu. Kita mesti ambil usaha memberikan puji-pujian. Kita pergi dekat anak-anak kita, kita kata apa? Mak tengok abang, kakak, adik duduk mesra-mesra macam ni, mak rasa seronok. Betul. Mak doa supaya keadaan ini kekal sampai bila-bila, kekal sampai hari tua. Kita kena buat macam tu. Ya, kita kena puji ketika dia mesra. Jadi lepas pada itu dia rasa bahawa kemesraan itu memang itulah yang makna rupanya. Dia akan mula tunjukkan perkara yang kita suka, dia akan ulang lagi. Dan perkara yang seterusnya juga yang perlu kita ingat bahawa dalam anak-anak ni tadi, bila dia membesar, kadang-kala anak umur 6 tahun kemudian datang anak kecil, ya. Anak dah umur 6 tahun ni kemudian ada anak kecil. Maka ketika lahirnya bayi yang baru, dia boleh membawa cemburu kepada anak yang sudah berusia 5-6 tahun. Ya, tanpa kita sedari dia cemburu. Dan cemburu dia tu kita kena tangani, kita kena lakukan sesuatu, kita tak boleh biarkan. Apa yang patut kita buat? Ada caranya. Kita jumpa lepas ni lah kita cerita. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama dengan saya. Ya, kita tengah bincangkan tentang bagaimana kita nak eratkan hubungan antara adik-beradik ni, antara anak-anak kita ni supaya mereka ni rapat sangat-sangat. Ya, jangan jadi adik-beradik yang kedekut sampaikan bila dah besar, ya, adik tak ada duit, nak pinjam duit, abang yang ada duit lebih pun tak nak bagi. Ya, kan berlaku, tak nak adik ni pinjam duit. Ya, sebab apa? Takut nanti menyusahkan. Adik ni tak ada cerita lain nak susahkan. Allah, air dicincang takkan putus. Bermakna hubungan adik-beradik ni takkan putus. Buat apa kita bergaduh-gaduh? Jadi kita balik kepada anak-anak kita. Bagaimana kita lihat anak-anak ni kan, bila dia lahir saja anak kecil, ya, bayi baru lahir, dia jadi cemburu kan, dia jadi macam tak
tak boleh terima, ya. Kan dia tak boleh terima dia sekarang ni ada saingan, dia ada orang lain yang mak terpaksa kongsikan kasih sayang. Jadi selama ni, kalau selama ni dialah anak yang biasanya berlaku pada anak yang bongsu kita sebelum lahir yang lagi bongsu lah. Jadi dia rasakan sekarang ini dia ada saingan, mak dah tak akan beri perhatian, tak akan berikan tak akan tolong dia dalam banyak perkara. Jadi dia rasa kecewa. Jadi sebab tu anak-anak macam ni dia akan, kita lihat tanda-tanda cemburu dia kadang-kala dia mula buat ragam. Dia meragam, ya, dia meragam tu, merengik, meragam. Waktu anak kecil kita tak lahir dia okey, tapi bila ada anak kecil kita rasa serabut lah. Sebab apa? Dahlah anak kecil menangis dan sebagainya, nak tukar lampinnya lagi, nak suap makan lagi, nak bagi susu lagi, kan? Tiba-tiba anak yang kedua kecil ni pula buat meragam, yang umur 4-5 tahun. Dan kadang-kala meragamnya dia balik kepada nak seperti perangai anak kecil dulu, seperti anak usia 1-2 tahun. Minta makan disuapkanlah, kan, minta baju dipakaikanlah, minta apa ni seluar dicarikanlah. Ini semua ni tanda-tanda apa? Tanda-tanda dia tak selesa dengan kehadiran adik kecil dia. Ya, dia tak selesa. Baik, di mana silapnya? Silapnya kerana apa? Kerana dia rasa tak selesa kerana kita tidak membuat persediaan untuk anak itu menerima adik kecilnya. Jadi kepada mereka yang bakal menerima bayi baru, saya nak sentuhkan sikit bagaimana kita nak biarkan anak-anak yang berusia 4-5 tahun ni erat dengan adik dia dan seterusnya menerima kelahiran orang baru. Apa yang boleh kita buat? Bila kita dah tahu kita bakal menimang cahaya mata, kita bawa daripada awal, kita bawa anak kecil kita tu tadi, bawa dia jumpa anak-anak bayi-bayi, bawa dia pergi jumpa ziarah orang baru dapat anak, ziarah kita kata, tengok baby, tengok bayi, kita katakan tengok anak kecil, dia akan tengok, dia akan seronok. Dia rasa seronok bermain dengan anak kecil ni, dia rasa seronok. Dia tak rasa tergugat sebab itu bukan adik dia, bukan hadirnya orang baru dalam hidup dia, tetapi dia rasa seronok. Jadi dia rasa seronok, lepas tu kita kata, nanti adik akan dapat adik juga. Tengok ni dalam perut mak ni, adik tengah ada dalam perut mak, nanti adik pun akan dapat juga. Kita siapkan dia, persediaan dia dah awal dah. Kemudian bila anak tu dia mula gerak-gerak, kita ambil anak kecil ni, tengok adik gerak, tengok adik gerak, kita katakan. Bagi dia letak tangan kat perut dia, tengok-tengok, dia rasa seronok. Dia lepas tu dia akan tanya, bila adik nak keluar, bila adik nak keluar, nak main dengan adik. Bermakna kita sudah membuatkan dia bersedia untuk berhadapan dengan kelahiran adik kecilnya. Lepas tu kita buat apa lagi? Bila kita beli baju kan, pergi beli baju dan sebagainya untuk bayi itu tadi, kita suruh dia pilih. Yang ini elok tak untuk adik? Cuba pilih. Abang, kalau kita nak panggil dia adik, masa tu masih adik lagi, cuba adik pilih untuk baby nanti. Cuba pilih baju apa yang sesuai, warna apa yang sesuai, topi yang macam mana nak bagi pada adik yang lahir nanti. Jadi kita libatkan dia dalam pemilihan barang-barang untuk bayi dan sebagainya. Lagi, apabila anak tu nanti, bila anak dah lahir, kita minta tolong dia. Kita minta tolong dia kan, minta tolong macam mana. Ni adik ni bayi tengah nangis ni, adik tengah nangis ni, nak mandikan adik ni, tolong ambilkan air untuk mak. Kita minta dia terlibat sama dalam membantu kerja melayan adik dia kan. Dan apabila kita nak suap adik kecilnya, bayi tu makan, kita sediakan juga makanan untuk anak kecil ni, panggil dia datang dekat kita. Ketika kita suap bayi, kita suap dia. Ketika kita bagi makan adik yang kecil, kita bagi makan dia. Jadi dia rasa tidak tergugat. Dia dapat rasakan bahawa kita sebagai ibu ni, walaupun datang adik yang baru, dia rasa seronok. Dia rasa macam tak terbahagilah kasih sayang tu kepada dua. Maknanya masih sama perhatian dan sayang kita pada dia sebagai anak. Dan seterusnya, kita kena ingat, ada ketika bila adik dia besar sikit, kan, dia suka kacau adik dia. Kadang-kadang dia peluk adik dia kemas-kemas. Sebab apa? Sebab sebenarnya dia nak eksperimen. Anak kecil ni umur dalam 5-6 tahun, dia suka eksperimen dengan adik kecil dia. Dia peluk kuat-kuat sampai dia tengok sejauh mana adik dia ni boleh bertahan. Dia nak tunggu adik dia menangis. Sebab apa? Memang dia nak adik menangis. Sampai adik dia menjerit, menangis, ketika tu baru dia lepas. Kan? Jadi kita ni tiba-tiba kalau kita tak faham, kita jangan buat macam tu apa semua, kita marah dia. Dia rasa seolah-olah mak tak sayang dia. Jadi kita kena faham, kadang-kadang anak ni dia suka eksperimen, bukan dia nak cederakan adik. Jadi kita tengok, perhatikan betul-betul pergerakan dia, kita akan dapat melihat adanya unsur-unsur cemburu. Dan kita kena faham, walaupun dia cemburu, bukan bermakna dia tidak
sayang adik, dan kita jangan cepat marah. Kadang-kadang kita tengok anak buat macam tu, kita marah. Kadang-kadang kita tegur dia, kita cepat sangat. Kadang-kadang kita cakap baik-baik, jangan buat macam tu, sakit adik, jangan buat macam tu, kesian adik, jangan buat macam tu, sayang adik. Kan? Kita kata, buat macam ni, sentuh adik macam ni, pegang adik macam ni. Jadi bila kita ajar sikit-sikit, bermakna ini akan merangsang jiwa dia tu tadi untuk apa? Untuk jadi orang yang sayang pada adik. Dan begitu juga, kadang-kala ya, kita kena minta pandangan. Sebelum anak lahir ni, satu perkara saya lupa nak beritahu tadi, cuba minta pandangan dalam memilih nama. Ya, saya ada pengalaman sebab apa, bayangkan. Anak saya, antara yang bongsu ni, umur setahun, dengan yang kedua, umurnya 7 tahun. Bermakna 6 tahun. 6 tahun dia menjadi, orang kata, anak bongsu, yang jadi perhatian ibu ayah, tiba-tiba nak dapat adik. Bayangkan 6 tahun gap ni. Jadi sebab tu, saya dah sediakan dia supaya tak rasa cemburu tu tadi. Nama pun, saya minta pandangan dia. Okey, kata, adik, ni kalau nama macam ni, okey tak? Lepas tu panggillah nama macam-macam, hingga akhirnya saya kata, bagaimana kalau bagi nama anak bayi ni, baby nanti bagi nama Tengku Syazwina Akila. Dia kata apa? Adik suka, sedap nama tu. Apa makna? Dia sendiri terlibat dalam pemilihan nama dan sebagainya. Jadi kita, insya-Allah, ya, kita libatkan dia, kita biarkan dia sayang pada kita, insya-Allah, pada anak-anak yang lain, insya-Allah akan erat hubungan itu sampai mereka dewasa. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.